Bolehkah sesuatu ahli waris tu dia bilangannya bertambah ataupun tidak? Sebenarnya dalam pengalaman saya duduk di unit faraid di Majlis Agama Selangor, kita ada banyak-banyak situasi kes yang pernah berlaku yang boleh kita kongsikan ataupun kita bagi contoh. Dalam keadaan tertentu dia kadang-kadang salah dia boleh bertambah sebenarnya dan dia boleh berkurang. Bukan saja bertambah, boleh berkurang sebenarnya. Yang sebenar hakikatnya lah dia boleh tambah dengan berkurang bila cerita bab faraid ni. Jadi macam mana boleh ke sebenarnya kadang-kadang suatu waris tu dia bilangan dia bertambah-tambah, bilangan dia bertambah ramai. Dan biasanya bila bertambah ramai dia bertambah rumit nak uruskan pusaka tu. Dia isu pentadbiran ni bila dah bertambah ramai, dia isu masalah pentadbirannya ialah nak mengumpul maklumat, nak mencari maklumat. Itu yang akan dihadapi oleh ahli waris lah. Tapi isunya boleh ke tak boleh? Memang boleh bertambah. Ya, boleh bertambah bilangan ahli waris. Macam mana boleh bertambah tu nanti kita akan bincang. Ya, bagaimana punca dan kita akan bincang nanti secara mendalam. Tapi boleh ke persoalan tentang ahli waris tu boleh bertambah ke tak boleh bertambah? Memang boleh bertambah. Dalam ilmu faraid, bab bertambahnya bilangan ahli waris ni biasanya dia duduk dalam bab munasahah. Ya, munasahah. Mungkin tuan-tuan sedang mendengar tak biasa dengar perkataan munasahah, tak apa. Saya tu sebab kita tak guna perkataan tajuk ni munasahah kan. Tapi dia dalam bab faraid dia disebut sebagai bab munasahah. Munasahah ni dia ambil perkataan daripada nasahah. Nasahah ni batal, hapus, pindah macam tu. Tapi kalau dalam bahasa dalam segi istilahnya dalam bab faraid, munasahah ni dia maksudnya ialah kita memindahkan hak tu, hak satu kematian tu kepada ahli waris yang lain. Itu sebab dia bilangan dia tu ahli waris yang akan menerima tu jadi bertambah, Ustaz Anzalah. Itu sebabnya kita kalau dalam belajar bab faraid ni biasa sampai bab munasahah ni dia biasanya bab yang tertinggi lah sikit, ilmu tertinggi, dan cara kaedah pengiraannya pun sangat istimewa sikit. Dia berbeza daripada kaedah pengiraan yang biasa. Tapi tak apa, hari ni mungkin tak adalah sampai bab kira, belajar mengira yang asas pun belum lagi, ya tak salah. Kita tak adalah kira sampai kiraan berlapis nak tunjukkan tu, nanti bertambah pening lah kita nanti. Jadi nak cerita malam ni boleh ke tak boleh bertambah, hari ni pagi ni boleh bertambah ataupun tidak? Memang ahli waris tu boleh bertambah. Kadang daripada seorang saja ahli waris asalnya, ahli waris tu sebenarnya seorang je. Ya, contohnya anak lelaki, tapi dia boleh bertambah melirik-lirik sampai menantu, sampai apa nama itu, dalam satu kes tu dia boleh jatuh pada besan dia. Dalam bab faraid mana boleh besan menguruskan pusaka, tapi dalam apa ni tu, dalam pembahagian pusaka yang diputuskan oleh pejabat pusaka ataupun dalam perintah faraid, besan dapat pusaka menantu. Kita pun kadang pelik, macam mana besan boleh dapat pusaka? Dekat situ jauh sangat gitu. Tapi dalam ada kes pernah berlaku macam tu dan didaftarkan dalam geran pun ada juga. Kita duk pelik, duk fikir, ini pegawai pusaka salah kira ke? Tapi dia bukan bab salah kira. Dia disebut sebagai dalam bab pusaka ni sebagai munasahah ataupun berlapis. Dia kematian-kematian yang berlaku kemudian menyebabkan ahli-ahli waris tu bertambah ramai, bertambah banyak. Dekat situ baru kita nampak timbul masalah nak kenal pasti siapa dapat, siapa tak dapat. Kadang-kadang silap pun berlaku juga. Dia ni patut dapat tapi dikatakan tidak dapat melalui munasahah ni. Tu sebab kena hati-hati.